Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Okay, so hari ni kita nak habiskan topik 7. Okay, chapter 7, dispersion, measure of dispersion for group data. So kita nak masuk subtopik yang terakhir, subtopik yang kedua. Measures of dispersion. So previously kita dah belajar how to construct frequency polygon, histogram and ogive ataupun ogive. And then kita dah tengok the distributions of your data. So awak nak construct tu, you can find your frequency, cumulative frequency, midpoint, class interval, lower limit, upper limit, lower boundaries, upper boundaries. So in measure of dispersion part 2, subtopic number 2, the first learning standard is determine range, interquartile range, variance and standard deviation. So menggunakan calculator. Okay. Cuma saya tengok keadaan masa. Kalau ada masa lebih, kita akan buat kira-kira lah. Kalau tak ada, kita akan go through contoh sahaja. Okay. So for the first one, we need to find range, interquartile range. And then variance and standard deviation. Previously, in Form 4, you have learned how to determine range, interquartile range, variance and standard deviation for ungrouped data. Untuk ungrouped data. So data sekutu-sekutu. Sekarang bezanya data awak tu ada group, okay? Digroupkan, dikumpulkan. So data awak bukan seketul-seketul. So kalau data awak seketul-seketul senang. Kita just terus ambil data tu. Tapi bila data awak dalam bentuk group data, so you need to add another step. Okay, so yang pertama, range and interquartile range. So range dengan interquartile range. So previously in ungrouped data, so kita nak cari range, the largest data minus the smallest data. Sebab data awak seketul-seketul, so kita just ambil data yang paling besar, tolak dengan data yang paling kecil. Tapi untuk group data, okay, so untuk group data, apa yang kita perlu buat adalah midpoint of the highest of the class minus midpoint of the lowest class. Sebab dia dah ada kelas, dia dah digroupkan data awak tu, dah dikumpulkan, jadi kita kena cari midpoint dia. Okay, so kita tengok je group yang paling kecil. So for example, this table, frequency table, so we have the smallest class is 400 up to 499. So ini adalah the smallest class. The highest one is 900 up to 999. Okay, so ini paling tinggi. Jadi kita nak cari midpoint of these two classes. So midpoint kelas yang paling tinggi tolak dengan midpoint for the lowest class. So nak cari midpoint dia, just add up lower limit plus upper limit divided by 2. So ini. Okay, so ni how to find midpoint of the highest class. Minus midpoint of lower class. So lower limit plus upper limit divided by 2. So kita dapat yang sebelah sini. So tekan calculator, dapat jawapan. Okay, ini faham? Faham, teacher. Okay, simple kan? Okay, next. Interquartile range. Okay, interquartile range ni biasa kita boleh dapat kalau untuk group data, kita boleh dapat based on ogive. Okay, based on ogive. Kalau tak ada, okay, kalau tak ada, you need to draw one. Okay, awak kena lukis satu ogive. Biasa kalau tanya interquartile range, dia akan bagi ogive. Okay, so
Tengok contoh dia dah bagi OGIF dekat sebelah sini. Okay. So kita tahu interquartile range formula dia tetap sama. Untuk ungroup ke, untuk group ke tetap sama. Okay. So still kena cari Q3 and Q1. So your first quartile and third quartile. Untuk ungroup data, previously awak belajar in form 4. So awak boleh dapat exactly, maksudnya no need to draw the OGIF. Tak perlu lukis OGIF, awak boleh dapat terus based on your frequency table. Sebab data awak seketul-seketul. So awak boleh dapat terus based on frequency table. Apa yang kita perlu buat, kita hanya susun ikut position saja. Susun dia in ascending order and then find your median and then find your Q1 and Q3. So itu previously awak belajar lah. So untuk group data, you need to have an OGIF. Okay, so berdasarkan OGIF, macam mana kita nak cari Q1, Q3? So sama je. Okay, the first step, you need to find the position of your Q1 and then position of your Q3. Okay, kedudukan Q1 dengan Q3. So kita tahu Q1 ni is 25% of your data. Maksudnya kedudukan dia berada di 1/4 daripada your data. So you find the position first. 1/4 times total data, bilangan data. Data awak ada 80. Okay, bilangan data 80. So macam mana nak tahu bilangan data? So awak total up ini. Awak total up awak punya frekuensi. Okay, ni jumlah data, bilangan data awak ada 80. Okay, kadang-kadang dia bagi dalam description, kadang-kadang awak kena kira sendiri. Okay, so you have, ataupun based on OGIF, awak boleh tahu awak punya bilangan data awak, tengok nilai yang terakhir dekat sini. Tengok yang terakhir kat sini, berapa. Okay, so itu adalah jumlah data awak. Okay, bilangan data. Sama juga dengan total frekuensi. So based on OGIF pun kita boleh tahu kita punya bilangan data. Okay, so kita cari position dulu of Q1. So position dia 1/4 times total times your N. Okay, so kita ada total bilangan data kita ada 80. Okay, so half and half. 1/4 times 80 you get 20. So maksudnya data awak in 20th place. Okay, berada di kedudukan yang ke-20. So awak tengok dekat cumulative frequency 20 dekat sini. Okay, ambil pembaris. Tolong guna pembaris, buat dotted line. Sampai awak touch the OGIF. Sampai touch the OGIF, awak nak jawapan kita Q1 dengan Q3 adalah tentang data, bukan tentang frekuensi. Jadi kita nak data, kita kena bawa dia turun ke paksi X. Okay, and then read the value. So awak baca kat situ, dapatlah awak punya Q1. So itu yang pertama. Okay, Q3 pula is 3/4. Okay, 3/4 out of total. So dapat kedudukan dia adalah 60. Jadi tengok dekat cumulative frequency, tempat yang ke-60. So ambil pembaris, lukiskan dotted line sampai touch the OGIF, and then awak nak jawapan awak dalam bentuk data. So bawa ke paksi X. And then read the data. So macam tu lah nak dapat Q1 and Q3. Okay, boleh faham ke? Okay ke kat situ? Boleh je tu? Boleh, teacher. Okay, so settle. Kita tak nak Q1, Q3. Kita nak interquartile range. So don't forget to minus. Okay, so Q1 minus Q3. So you get your answer. Okay, so based on OGIF, cari dulu position. And then dapatkan Q1, Q3 based on OGIF. Kalau dia dah lukis OGIF tu, okay, dah lukis siap, maksudnya jawapan awak semua kena sama. Maksudnya setiap orang ada jawapan yang sama. Sebab OGIF telah diberi. Melainkan kalau OGIF tu awak yang lukis, so dia akan ada range jawapan lah. Sebab kita tahu kita lukis OGIF ni dia semua tak sama. Kadang-kadang bengkang-bengkok, kadang-kadang smooth. Okay, dia akan ada range tapi range dia tak jauh. Kalau dia dah bagi siap, so just cari based on the given OGIF, jawapan hanya ada satu. Okay, sampai sini okay? So, nak cari range. Okay, good.
So nak cari range midpoint. Okay. Midpoint of highest class tolak midpoint of lower class. Okay, so ni nak cari range, nak cari interquartile range. Okay, Q3 minus Q1. So this one, find the position daripada sini. And then this one 1/4 daripada total. Yang awak dapat ni hanya position saja ya. So bear in mind your Q3, Q1 semua kena jawapan awak adalah dalam bentuk data, bukan frekuensi. Okay. So settle bahagian yang ini. So kita nak proceed. Variance and standard deviation. Okay. Formula tetap sama macam belajar waktu form 4. Okay, you have learned variance and standard deviation in form 4 too. So formula tetap sama. You want to find variance. Okay, so sum of fx squared over sum of f minus x bar. X bar ni mean squared. Okay, sum of f ni sama dengan n lah, total. Okay, total frequency. Okay, standard deviation just take the square root of variance. Okay, apa bezanya dengan waktu form 4? Form 4, data kita ungroup. So bila ungroup, data kita seketul. Jadi X kita adalah data itu sendiri. Tapi bila kita belajar group data, data kita dalam bentuk group. You have, for example this one. Awak ada 150 up to 159. So kita nak ambil yang mana satu? Takkan kita nak ambil 150. Sebab data ni daripada 150 hingga 159. Could be 152. So kita nak ambil yang macam mana? To be fair and square, kita akan ambil dia punya midpoint. So our X is the midpoint. Okay. So kalau kita bandingkan dengan ungroup data awak seketul-seketul, kita ambil X tu adalah data itu sendiri. Tapi kalau group, kita ambil X tu adalah midpoint. Okay, yang lain semua sama. Semua sama. So X tu saja. So bila group, X kita adalah midpoint. Jadi untuk variance, you need to have X, your midpoint, and then you need to have frequency, and then you need to find your fx. Kenapa kena cari fx? Sedangkan dalam ni tak ada pun fx, yang ada fx squared. Kenapa kena cari fx? Sebab kita nak cari mean. Okay. So saya remind balik, mean kita formula dia adalah sum of fx over sum of f. Okay. Ini untuk group data. Kalau ungroup X adalah sum of X over N. So yang ni. Okay. So ni untuk ungroup. N dengan sum of F ni samalah, benda yang sama, total frequency. Okay, bilangan data. So kita ada mean kita formula dia ini. Jadi kita perlukan Fx. Walaupun dalam variance dia tak ada Fx, dia ada Fx squared. Tapi kita perlu cari fx untuk cari mean. Okay, x bar kita. Jadi kita perlukan tambahan kolom. Okay, biasa soalan dia tak bagi kolom, awak kena buat sendiri. For example number 10. So soalan simple tapi banyak kerja. Soalan 2 baris saja ni. Okay. The question asks you to find variance and standard deviation given frequency polygon. So dia frequency polygon, frequency table. So dia dah bagi siap frequency table. So apa yang kita perlu buat, cara paling mudah adalah awak buat data awak dalam bentuk table. Boleh kalau awak nak buat panjang-panjang, awak tak nak lukis table. Boleh, tapi awak nak buat panjang-panjang. Jadi dia akan panjang tau sebab awak kena show this one by one. So saya tak nak awak buat dalam selain daripada bentuk table. So kena buat table supaya pengiraan awak tu organize. Okay. Cantik. So table ni biasanya dia tak bagilah. Okay. Dia bagi biasanya kalau awak nak lukis frekuensi polygon ke apa ke, yang tu awak kena fill in the table. Tapi kalau untuk kira-kira ni biasanya kena buat sendiri. Kalau dia bagi tu alhamdulillah. Okay. So awak hanya ada, original awak hanya ada data dengan frekuensi. Okay. So apa yang awak kena tambah? Midpoint. Column for midpoint.
okay, which is your x, and then column fx, and then column x squared, and then column fx squared. So 4 kolom ni. Kalau soalan nak variance and standard deviation, so you need to add on these 4 columns. Okay, kena add on 4 kolom ni. So nak cari midpoint, macam mana? Ambil je calculator. Awak jangan kira manual pula. Tekan je calculator. Lower limit plus upper limit divided by 2. So you get 154.5. Same goes to the other class. 160 plus 169 divided by 2. So dapat. Okay. So awak dah dapat pattern kat sini. Awak tengok 154.5 nak pergi kepada 164 bezanya 10. Jadi awak dah boleh deduce dah next value berapa. Tambah je 10, 10, 10, 10. Dia akan range dia akan sama je. Beza dia 10 untuk the first and second group, so sama je untuk seterusnya. Okay, tak payah kira susah-susah. Okay, next nak cari fx. Fx ni maksudnya frekuensi darab dengan x. So awak just darab je lah. Okay, 8. Tak ada. Okay, 8 times 154.5. So dapat 1236. Okay, so awak kena buat untuk semualah. 12 times 164.5. So you get 1974. So dapat. Okay, so sampailah habis dan nanti saya ajar awak kena add on column yang bawah ni, row yang bawah ni. Okay, so dah settle fx, pergi kepada x square pula. So x square ni maksudnya x squared, x times x. Okay, so value of your x is midpoint. So midpoint kuasa 2, jadi 154.5 squared. Awak tekan je calculator. So you get 23870.25. Okay, sampailah habis. Sampailah 204.5 squared. So dapat ni. Okay, dah settle fx squared pula. Fx squared maksudnya frekuensi darab dengan x squared. So frekuensi darab dengan x squared. Yang ni kena careful lah. Jangan tersalah. Okay. So tengok betul-betul apa yang awak nak darab tu. Jangan tersalah darab. Okay, so 8 darab dengan x squared, 12 darab dengan dia punya x squared, sampailah habis. So dah settle fill in. Okay, apa yang awak kena total up? Okay, yang kita kena total up 3 perkara. This one, sum of f, jumlah semua f ni, and then sum of fx. Semua ni, lepas tu sum of fx squared. Semua ni. Ini. Okay. So 3 perkara awak kena total up. Dah total up, just masukkan dalam formula. Okay. So kita nak masuk dalam formula. Formula variance kita. Yang ni. Okay. Ni formula variance. Jadi kita dah ada fx squared. Sum of fx squared dah ada dah. Sum of f dah ada juga. Min je tak ada. So min kita kena carilah. Either awak cari separately macam ni. Ataupun awak nak masuk terus dalam ni. Pun boleh, tak ada masalah. Okay. So boleh je kita nak masuk dalam ni terus. Maksudnya sum of fx divided by sum of f squared. Ataupun awak nak kira dulu. So kalau macam ni dah kira dah. Okay, kita dah kira kita punya min. So kita dapat 183.34. So boleh je terus masukkan dalam kurungan ni 183.34. Okay, so plug in je. And then guna calculator. Okay, so dapatlah jawapan. Okay, dapat jawapan. And then nak cari standard deviation, you need to square root the answer. Okay, square root the answer. So you get this one. Okay, boleh ke kat situ? Okay ke? Boleh. Okay. So, dia banyak kerja nak buat. Tapi awak jangan risau. Kalau tak ingat awak nak cari info tentang apa, awak just tengok formula. Formula tu kita perlukan apa. Okay. And then you can check your answer
based on your calculator. So boleh check answer based on calculator. So ni cara dia. Nanti awak study lah cara ni. Ni hanya untuk checking saja. Untuk nak jawab soalan awak kena show this working. Okay. So yang ni kena benda kira-kira biasanya kita kena dapat betul lah. Sebab kira-kira awak just press calculator je. Okay. Press calculator je. Awak kena dapat betul. Sebab value of your mean dengan standard deviation sangat-sangat penting. Kalau ada soalan, kita kena compare and do the conclusion. Okay. So make sure bahagian kira-kira awak tip-top. Okay. Cuma dia kena careful sikit. Tapi jangan terlampau lama bahagian table ni. Okay. Awak dah mahir tekan calculator. So buat secepat mungkin tapi kena careful. Okay. So nanti awak study how to check the answer by using calculator. Ni hanya untuk checking je. Betul ke kita punya standard deviation ni? Betul ke kita punya variance? Betul ke kita punya mean? Macam tu. Okay. So dia sangat mudah. Okay. Tengok jap masa. Saya habis pukul berapa? 10.30 kan? Okay. Saya tak nak buat sebab saya tahu lama kalau kita buat ni. Kalau saya nak awak buat boleh? Okay ke? Boleh tak saya nak bagi? Teacher. Boleh. Okay. Soalan nombor 2. Soalan nombor 1 tak payahlah sebab soalan nombor 1 range dengan interquartile range je. Tapi nampaknya you need to construct and or give. Okay. So soalan nombor 2 saya nak data yang simple. Ni frekuensi dia sikit. Okay. Nombor 2B. So nombor 2B homework awak. Okay. No need to have graph. You just need to calculate je. Variance and standard deviation. Okay. Kena cuba buat. Okay. Kena cuba buat. Sebab bahagian kira-kira ni kita kena praktis lah. Kalau tak nanti kita tahu apa kita nak kira. Okay. Nombor 2B. Okay. Homework awak yang pertama. Okay, saya bagi awak rest seminit. Seminit sambil-sambil tengok ini. Okay. Kita nak masuk seterusnya after 1 minute. Okay, dah seminit. So kita nak masuk sub yang kedua. So masih di 7.2, kita ada 7.1, 7.2 je. So yang kedua adalah pertama tadi awak cari range, interquartile range, variance and standard deviation. So now kita nak construct and interpret a box plot. Pernah tengok tak box plot? Pernah tengok ke tak pernah tengok? Pernah. Pernah lukis tak? Pernah. Pernah. Bila? Form 3 ke? Form 3. Form 3. Ada yang buat spread. Form 4 awak lukis waktu Form 4. Okay. Bagus. Ingat. Okay. So waktu Form 4, di topik yang sama, measure of dispersion for ungroup data. Okay, awak dah belajar dah. Okay, so lukis box plot. Jadi, untuk Form 5 ni sama juga kaedah dia sebiji. Okay, macam mana awak lukis waktu
form 4 dulu untuk ungroup. So sama juga. Info yang sama yang awak perlu. Okay. So info apa yang kita perlukan untuk kita melukis kita punya box plot. Okay. Yang pertama minimum value. Okay. So minimum value. Maksudnya nilai yang paling kecil. Paling kecil. Kemudian your first quartile Q1, and then next median Q2, and then next third quartile Q3, last kali maximum value. So the same thing. Okay, benda yang sama. Okay, jadi kita lukis. So okay, awak dah tahu construct, you need to interpret. So kita lukis dan kita interpret. So kalau kita nampak bentuk box plot kita macam ni, okay, nampak balance whisker tali kat belakang ni. Okay, ni kita panggil whisker. So kalau whisker tu dia sama panjang. Sama panjang. Okay, so bila sama panjang kita tengok dia symmetric distribution. Okay, whisker tu sama panjang. So kita boleh deduce dia punya interpretation of box plot. Dia adalah symmetric distribution. Kalau kita tengok whisker belah kiri ni lebih panjang, longer than the right side. So kita cakap dia left skewed. Okay, dia left skewed. Kalau whisker belah kanan ni longer, so right skewed. Senang ke susah? Boleh kan? So gitu. Okay, so yang dalam kotak ni tak boleh baca lah. Sama je macam yang saya explain tadi. Okay, so sekarang kita nak tengok contoh. Okay. So contoh yang ini, dia dah bagi OGIF. So bila dah bagi OGIF tu sangat mudah. Okay. Kalau tak bagi OGIF, kita kena buat OGIF. Sebab apa? Daripada OGIF kita boleh cari kita punya Q1, Q3, minimum, maximum and median. Okay, so kalau tak ada OGIF, you need to do the OGIF, construct the OGIF first. So dia dah bagi OGIF siap. Okay, soalan construct box plot. So bila nak construct box plot, you need to have minimum value, maximum value, Q1, Q2, Q3. Okay, macam mana nak cari minimum value? So awak tengok data yang paling kecil. Data yang paling kecil tu, tengok sini. Ekor dia yang permulaan ni. So awak tengok ekor dia permulaan tu dia bermula dengan 80. So ini adalah minimum. Okay. Maksimum awak tengok yang paling akhir. Ingat ya, semua tentang data. Semua tentang data. Jawapan awak mesti data. Maksimum, minimum, Q1, Q2, Q3 semua adalah data. So awak kena cari value pada paksi X. Okay, so maksimum awak tengok yang paling akhir kat sini. So tengok data kita bawa turun ke paksi X, so 150. So your maximum is 150. Okay, so itu maksimum. Okay, next kita kena cari Q1, Q2, Q3 pula. So untuk cari Q1, Q2, Q3 you need to find their position first. Okay, dia punya position dahulu. So untuk Q1 macam tadi, okay, 100 pula. 1/4 times total. Total kalau tak ada table awak tengok je. Tengok dekat atas ni, paling akhir frekuensi kita adalah 90. Jadi total kita adalah 90. Okay, jadi 1/4 times total data. So 1/4 times 90, 22.5. So ambil pembaris, awak tengok 22.5 dekat mana? Dekat sini. Okay, sini 22.5. So ambil pembaris sampai touch the OGIF and then read your data on x-axis. So data awak adalah 116. So itu adalah Q1. Sama juga awak nak cari median. Median half times total. 1/2 darab total. So dapat position 45. So 45 kat sini. Tarik.
Sampai touch the ogive, baca part CX. Kita dapat Q2 median. Okay, and then Q3, 3/4 times total. So dapat 67.5. Dekat sini tarik and then baca. So dapat 128. Okay, so sampai sini okay? Okay ke? Okay. Okay, so dah dapat tu kita tinggal Boleh. lukis je. Alhamdulillah, so lukis. So perkara pertama, nak kena lukis apa? Perkara pertama kita kena lukis kita punya number line. Okay, number line nak lukis macam mana? Ambil pembaris. Okay, buat straight line. Okay, ambil pembaris buat straight line. So dah buat straight line, awak nak kena letak number. Okay, so nak letak number macam mana? So awak tengok je data awak ni, paling kecil 80, paling besar 100.5. Pastikan 80 dan 100.5 tu ada dalam number line. Okay, so kita boleh start dengan 80. Okay, so kalau kita tengok bezanya 10-10. Scale ikut suka awak. Scale tu ikut suka awak. Awak nak guna beza 20-20 boleh. Cuma jangan terlampau kecil lah scale tu. Bila terlampau kecil, box plot awak tak cantik. Okay. Nanti box plot awak dia macam shrink tau. Mengecut. So kalau boleh number line tu agak panjang tapi tak terlampau panjang. Jangan terlampau besar sangat awak punya scale. So sedang elok kita buat scale kita kat sini beza 10-10. Macam dia buat. So 80, 90, 100 sampailah 100.5 kat sini. Okay. So macam ni. Gitu. Yang ni dia buat guna graf. Tapi setahu saya awak tak perlu guna graf paper. Jadi awak kena anggar je kat situ. Okay, kalau awak kena guna graf paper lagi senang. Sangat senang nak kira. Okay. So kalau tak guna graf paper, awak just atas kertas kosong je. Cuba samakan 80 hingga 90 ni, 90 hingga 100 ni jarak dia samakan. Okay. So dah settle buat kita punya number line and then kita letak dot dulu. Okay, dot tu dulu penting. So awak letak awak punya dot atas minimum value. Okay, atas Q1 and then atas Q2 kat sini. Okay, and then atas Q3 last kali your maximum. Buat dot dulu. Dah settle buat dot. Okay, buat tali whisker. Buat awak punya whisker dulu. Okay, whisker tu kita just cantum. Yang pertama minimum dengan Q1. Okay, cantum minimum dengan Q1 and then Q3 dengan maximum. Itu je whisker awak. Okay, so dah settle whisker baru lukis box plot. Okay, box plot lukis palang dulu. Okay, so palang pada Q1, palang awak make sure seimbang lah, atas bawah jarak dia sama. Okay, and then dekat Q2 your median and then dekat Q3. So dah settle, tinggal nak cantum saja. Pastikan awak punya box tu cantik lah, maksudnya atas bawah tu seimbang. Ni whisker, contoh saya lukis ni whisker. So maksudnya jarak sini dengan sini tu sama. Baru comel. Kalau buat kotak macam gini, tak comel lah nampak ni. Jarak whisker dengan atas tu besar, bawah tu kecil, tak comel. So dia tak ada specific size, tak ada. Awak nak buat besar beza dia pun boleh. Nak buat comel pun boleh, tapi atas bawah tu balance. Okay, seimbang. Dan jangan melebihi number line. Okay, jangan melebihi number line. Dia mesti berada di atas number line. Okay, boleh ke? Okay ke tu? Boleh cikgu. Boleh, dah pernah buat kan? Cuma tambahan awak kena ada ogive je. Kalau untuk ungroup data awak tak payah ada ogive. Based on data given sahaja awak boleh cari everything. Tapi yang ni kena ada ogive. Teacher, Ya saya. yang bawah tu yang Miss G tu kena tulis juga ke? Kalau kita buat Tulis. box plot.
Kena. Tulis. So kita kena bagi tahu lah data kita tentang apa. So awak just tengok pada OGIF. OGIF kita dah bagi dah maths. So tulis maths. Okay. Tulis title dia. Okay, Kalau dia teacher. kata wait. Okay. Wait lah. Okay. So next B. Hence state the distribution shape. So dia nak distribution shape. Awak ada 3 je. Symmetric distribution. Left skewed dengan right skewed. So kalau kita tengok kita punya box plot ni. So kalau tengok kat sini. Macam mana awak nak conclude? Tali dia sama panjang tak? Whisker dia sama panjang tak? Tak sama kan? So kita tengok yang belah kiri lagi panjang. Jadi bila belah kiri lagi panjang, jadi kita kena jawab left skewed. Okay. So the distribution of data is skewed to the left ataupun is left skewed. Boleh? Because the left side of the box plot is longer than the right side of the box plot. Simple je. Okay. So, saya nak buat tambah homework. Cikgu ni bagi homework banyaknya. Tambahlah anak-anak. Okay, homework. Saya tak minta awak hantar. Okay. Hari tu punya dah hantar belum? Ada yang dah hantar, saya nampak. Belum. Belum. So, awak ada masa lagi sampai esok kan saya bagi. Jadi buat. Okay, untuk yang ini saya tak minta awak hantar. Tapi saya rasa macam nak awak hantar. Kalau saya nak awak hantar boleh. Saya nak awak hantar by next week. Hari Ahad minggu depan. Okay ke? Boleh. Boleh, okay. 2 soalan ni je. Untuk seterusnya tak ada. Okay, 2 soalan ni je awak hantar dekat GC. Nanti saya create classwork yang baru. Okay, so 2 soalan ni by Ahad depan. Okay, benda yang awak kena buat adalah yang pertama. Yang tadi variance dengan standard deviation. Yang kedua yang ini. Okay, box plot. Okay, yang ni pun saya tak show contoh sebab kita dah go through tadi. Just awak tengok example yang atas ya. Sebab ni kalau tunjuk ni lama. Kita masih ada lagi 3 benda kita nak belajar ni. Okay. So soalan nombor 1 ya, 7.2b question number 1. Your homework. So 2 soalan ni nanti hantar dekat GC. Okay. So saya bagi awak rest 2 minit. Rest. Sambil awak rest tu tengok yang ni tadi ya. 2 minit sampai 9.53. Okay. So tengoklah Teacher. ada. Ya saya. Teacher. Ya. Teacher. Tak dengar ke suara saya? Kenapa? Dengar. Teacher boleh dengar ke? Boleh? Saya boleh dengar? Kan tadi ada orang tanya yang pasal unit dekat bawah tu kan, yang gram tu kan. Kalau terlupa nak tulis, dia salah semua ke dia potong markah je? Tak ada. Tak Tak ada lah. masalah. Unit tu kita tengok benda yang terakhir. Dia tak reflect. Okay. Thank you teacher. Sama. Okay, so awak ada lagi 1 minit ya. Okay, dah Kita nak pergi kepada seterusnya.
Okay, bahagian yang ketiga. So kita dah sudah cari variance, calculate the variance, range, interquartile range, standard deviation, and then based on OGIF, and then awak dah boleh construct box plot based on OGIF also. Okay, next kita nak compare and interpret. So inilah soalan-soalan yang kita tak suka. Kalau kira-kira okey lagi bila kita kena buat decision tu, kita nak compare, kita nak contrast, kita nak interpret, benda tu lah. Tapi sebenarnya senang, jangan risau. Okay, so our third learning standard in 7.2 is compare and contrast and compare and interpret two or more sets of group data. Bila kata compare, kita mestilah ada lebih daripada satu data. Lepas tu nak compare dengan siapa? Okay, yang tadi awak tengok hanya ada satu je data. Okay, cerita pasal satu perkara je. So sekarang kita ada more than one. Dua dan ke atas. Okay, contoh dia bagi ni dia ada dua data je. Okay, data untuk hybrid A dengan hybrid B. Okay, so dah ada dua data kat sini. Okay, kita baca sikit description. A botanist sort 40 samples of hibiscus seeds using two different hybrids, A and B. The diameters of both hybrids are measured under close guide to develop an extra large hibiscus. The following frequency table shows the diameters of petals for A and B. So, dia ada data tentang diameter. Tentang diameter. So inilah sikit. Okay, so total kita ada 40 sampel kat sini. Okay, biji benih dah ada 40. Jadi kita nak tengok diameter untuk kita punya petals tu. So kelebaran kita punya kelopak bunga. So yang itu So soalan tanya based on mean and standard deviation. Dia dah bagi dah bantuan dekat awak kat sini. Dia nak berdasarkan mean dan standard deviation. So bila dia kata berdasarkan mean dengan standard deviation, awak kena cari mean, awak kena cari standard deviation. Sangat mudah sebab soalan ni dah cakap dah based on mean and standard deviation. Jadi benda yang awak kena cari mean dengan standard deviation. Okay, determine which hybrid produces larger and more consistent petals. Okay, so dia nak hybrid A atau hybrid B yang boleh produce larger petals. Maksudnya kelopak besar dan lebih konsisten. Maksudnya banyak kelopak besar. Ataupun kalau dapat kelopak kecil, banyak kelopak kecil. Macam tu. Yang lebih konsisten. Konsisten ni maksudnya petals yang awak hasilkan tu mostly kelopak dia besar. Okay, macam mana kita nak tahu kelopak dia besar? So kita kena tengok diameter lah. Kalau contoh saya lukis, saya dah lupa dah. Nak lukis bunga raya macam ni kot. Macam tu lah kot bunga raya. Bunga raya bukan macam gini ke? Macam gitulah. Cik, itu daun dia. Ni cik. So ada benda ni. Macam itulah. So macam mana kita nak tahu kelopak dia besar? Okay, kelopak dia besar. So kita kena tengok diameter lah. Diameter dia. Ataupun kelebaran dia kat situ. Okay, so based on diameter kita boleh tahu kita punya kelopak tu besar. Okay, petals tu besar. Jadi apa yang kita nak tengok kat sini? Bila kita pasal mean tu adalah purata. Data dekat sini, data diameter. Jadi bila awak kira mean, awak akan dapat mean untuk diameter. Okay, purata diameter. Okay, so kita nak cari larger petals. So kita kena dapatkan mean yang besar. Bila awak dapat purata yang besar, maksudnya data awak tu diameter dia besar. Kalau awak dapat mean kecil, maksudnya diameter dia lagi kecil.
Jadi bila dia nak produce larger patterns, awak kena ada mean yang besar sebab mean kita cerita pasal diameter. So kita kena cari mean of diameter, which one is larger one. Okay, so itu perkara pertama. Bila cerita pasal konsisten saja ada je tanya konsisten, dalam kepala awak kena tengok standard deviation. Nah, standard deviation tu dia akan cerita pasal consistency. Okay, so consistency. Kalau awak ada standard deviation yang kecil, okay, standard deviation yang kecil, okay. So more consistent. Okay, so tu key point dia. Standard deviation yang lebih kecil adalah more consistent. Kenapa? Sebab standard deviation ni adalah distribution of your data from mean. Maksudnya, serakan data awak daripada mean. Daripada kita punya purata tadi. Data yang purata tadi, mean tadi. So, kalaulah standard deviation tu kecil, maksudnya data awak tak jauh daripada nilai mean kita. Nilai purata kita tadi. Tapi kalau standard deviation awak besar, jadi data awak tu terlampau jauh dengan mean. Mungkin kecil daripada mean ataupun terlampau besar daripada mean, so dia tak konsisten. Okay, so that's why bila cakap pasal konsistensi, kita kena tengok standard deviation yang lebih kecil. Okay, standard deviation yang lebih kecil itu lebih more konsisten. Okay, boleh faham ke? Boleh faham ke kat situ? Boleh. Ya. Ni kenapa? Sebab distribution of data from mean. Okay. So apa kita pilih standard deviation yang lebih kecil? Sebab distribution of the data from mean is not too far. Distribution of data is not far from mean. Okay, tak terlampau jauh daripada mean. Jadi, okay. So, perkara seterusnya, awak dah tahu dah awak nak pilih yang macam mana. So, kalau cerita pasal konsisten je, dalam kepala kena tahu nak cari standard deviation. Okay, yang ni dia dah bagi. So, sangat bertuah. Kalau dia tak bagi, awak kena tahu dah apa yang awak nak kena cari. Contoh soalan, dia nak awak determine, tak ada pun dekat depan ni. Depan ni tak ada. So awak kena pandai-pandai lah awak nak kena cari apa. So ingat kalau cerita biasanya soalan macam gini dia nak mean dengan standard deviation. Awak just tengok mean dengan standard deviation. Kita pasal konsisten je standard deviation. So kita nak cari mean dengan standard deviation, kaedah dia sama. Okay, sama. So awak perlukan tambahan 4 kolom macam tadi. Okay, 4 kolom. Midpoint, awak punya fx, x squared dengan fx squared. So awak kena tambah 4 kolom. So this one. Okay. So cari seperti biasa awak punya midpoint, lower limit plus upper limit divided by 2. So you get 13.2. Okay. Dah settle semua, cari pula fx. F darab, so 4 darab 13.2, so dapat 52.8 and so on. Sampailah habis. Next, x squared your x kuasa 2. So 13.2 squared dapat yang ni. Sampailah habis. Fx squared, kolom F darab dengan x squared. Dapat yang ni. Okay. So yang itu. Boleh ke anak-anak? So ni sama juga kaedah dia. Okay. So that's why awak kena buat homework tadi. Practice. Okay. Practice buat sendiri. Awak kena set time berapa lama awak boleh buat benda ni. Okay, cuba jangan terlampau lama untuk jawab soalan yang macam ni. Okay, cuba siapkan table ni paling lama 5 minit. 5 minit tu pun sebenarnya lama tau. Cuba siapkan dalam 2 minit. Tak apa, slow-slow. Nanti lawan awak practice lagi cepat. Okay, cuma awak kena trust awak punya calculator and then awak kena check. Awak tekan tu betul tak? Dan awak boleh checking by using calculator. Jawapan awak betul ke tak? Okay, so perkara pertama kita suruh cari tadi adalah mean. Okay, so mean adalah S bar, sum of fx over sum of f. Okay. So sum of fx kita tadi 574.
Okay, bahagi dengan sum of F 40. So dapatlah yang ni. Ini untuk hybrid A. Okay, hybrid A saja ya. Standard deviation. Okay, sum of Fx squared over sum of F minus mean squared and then take the square root. So ni formula dia. So awak plug in je sum of Fx squared, sum of F dengan mean. So dapat 0.64. Ni baru hybrid A. Okay, so awak kena buat benda yang sama untuk hybrid B. Baru boleh kita compare. Okay, so banyak kerja kat situ. So kalau kita nak kat sini hybrid A, kita dapat mean 14.35. Untuk standard deviation 0.64. Okay, dia kira untuk hybrid A. Berapa tadi hybrid A mean dia? Ni untuk A 14.35. Dia punya standard deviation 0.64. Okay, untuk B dia buat perkara yang sama. Dia dapat mean 14.1 and then standard deviation 0.7. So untuk B pula, dia dapat mean dia 14.1, standard deviation 0.7. So awak dah kira dua-dua, sekarang kita nak tinggal tulis jawapan saja. So, tengok kat bawah ni. Okay, so based on mean, kita boleh tahu which one produce larger. So mean kita nak ambil kecil ke besar? Awak nak ambil kecil ke besar? Which one? Antara 14.35 dengan 14.1. Yang mana produce larger petals? Point 1. Oh, tak clear. Saya dengar A tadi 14.35. Saya dengar juga ada 14.1 tadi. So which one? Yang mana satu? A ke B? A kot. A kot. Jawapan dia A. Dia tengok situasi tau. Tak semestinya kita kena pilih mean yang besar. Tak semestinya. Kena tengok situasi. Kalau biasanya cerita pasal masa, okay, kita nak masa terpantas. Takkanlah kita nak ambil mean yang besar. Kita mestilah ambil nilai yang kecil. Sebab kita nak masa yang terpantas. Jadi kita pilih mean yang kecil. Okay, mean tu maksudnya purata. Data awak lebih kurang, contoh data awak ada 40. So, nilai untuk 40 data tu lebih kurang macam mean. Sebab mean tu adalah purata. Okay, purata untuk keseluruhan data. Jadi kalau cerita pasal masa, masa kita nak masa terpantas. Contoh soalan nak masa yang dicatatkan yang paling pantas. So, bila paling pantas, kita nak masa kita sikit. Okay, jadi kita akan pilih mean yang sikit. Tapi untuk yang ni, soalan ni dia nak larger. So kita punya data is about diameter. So bila nak larger, kita kena pilih larger diameter lah. Diameter yang lebih besar. Jadi bila diameter yang lebih besar, kita kena pilih mean yang lebih besar. Jadi kalau tengok kat sini, mean yang lebih besar adalah 14.35. Okay, adalah hybrid A. Okay, so kita boleh pilih untuk produce larger data. Okay, so ni dia dah mention kat sini. Hybrid A produce larger petals because the mean is larger than hybrid B. Itu adalah jawapan pertama. Okay, untuk soalan yang pertama dia nak produce larger petals. So kita akan pilih mean yang lebih besar. Sebab mean cerita pasal diameter, kita cari mean data kita diameter. Jadi diameter besar, besarlah kita punya petals. Okay. Tapi bear in mind tak semestinya kita kena pilih mean yang lebih besar. Dia ikut situasi soalan. Lagi-lagi dia cerita pasal masa, dia nak masa paling pendek. So awak akan pilih mean yang paling kecil. Okay, boleh faham? Boleh? Boleh, Okay, teacher. Boleh, Alhamdulillah. So next, soalan yang kedua tadi dia nak consistent. So bila sebut je consistent,
Konsisten hanya ada satu je situasi. Maksudnya kalau konsisten je, awak kena pilih the smaller standard deviation. Tak boleh pilih yang besar. Mesti smaller. Sebab apa? Bila kata smaller, dia punya konsistensi tu lebih. Sebab bila kata standard deviation awak tu smaller, saya dah explain tadi, bila kata smaller, maksudnya distribution of your data rapat dengan mean. Okay? Tak jauh daripada mean. Maksudnya data awak tu nilai dia lebih kurang macam mean. Jadi dia sangat konsisten. So kalau yang ini, yang paling kecil, lebih kecil adalah 0.64. So kita akan pilih A juga. Okay? So ni maksudnya bila standard deviation awak lebih kecil, data awak tu, semua data awak tu, dia konsisten. Dia tak jauh daripada nilai 14.35. Maksudnya diameter untuk setiap petals tu tak jauh daripada nilai 14.35. Keseluruhan 40 petals yang awak ada tu, lebih kurang setiap petals tu diameter dia 14.35. Tu maksudnya tak jauh daripada awak punya mean. Jadi konsisten dekat situ compared to this one. So kita boleh cakap the smaller standard deviation shows the diameter of the petals is more consistent. So still awak choose A juga, okay? Because it has smaller standard deviations. Okay, boleh ke? Boleh ke kat situ? Boleh, teacher. Boleh. Boleh ya. Saya duk bayangkan soalan macam ni dia keluar dekat bahagian D, bahagian C, sebab dia memerlukan jalan kira yang banyak. Okey, jalan kira yang banyak dan markah dia pun banyak. So kemungkinan boleh keluar dekat part C, part section D, 15 markah tu. Okey. So kalau inilah keluar dekat section D, ya Allah bertuah sebab apa? Awaknya perlu kira betul. Awak kira betul, full mark. 15 markah dalam tangan. So sekarang kita tak tahu topik apa yang akan keluar dekat section A, B, C, D tu. Jadi kita kena tahu semua. Okay. So kalau lah topik ni, best sangat sebab kita hanya perlu kira betul. Kira betul tinggal buat bahagian conclusion. Okay. So begitu. So saya ulang balik. Biasa kalau compare and contrast, benda yang wajib kita kira adalah mean dengan standard deviation. Okay, dua perkara tu. Cuma bear in mind tak semestinya kita kena pilih larger mean. Kita kena tengok situasi soalan. Okay, tapi kalau cerita pasal konsistensi, wajib awak akan tengok smaller standard deviation. Okay, itu lebih more consistent. Tak kisahlah more consistent terhadap masa terpendek ke, tak kisah. Jadi awak kena pilih smaller standard deviation. Okay, settle bahagian yang tu. Saya tak naklah tambah soalan so nanti bila-bila awak free awak boleh try. Okay, 7.2C ni. Awak try dalam satu soalan. Okay, try satu soalan. Try satu soalan buat dalam buku latihan. Okay, mana-mana soalan. Tapi yang ni tak perlu hantar. Saya nak yang dua tadi tu je. Okay, so far okay. Boleh. Susah ke senang? Tak tahu nak cakap macam mana. Susah ke senang? Senang. Senang. Bagus. Mindset. Doa tu senang kan. So far awak dah belajar apa dah? Cuba itu saya. Awak dah belajar apa tadi? Apa tadi dah belajar? Box plot. Box plot. Lagi? Lagi? Box plot je? Compare. Compare. Nak compare apa tu? Compare to set. Okay, lagi? Lagi? Belajar apa lagi lah tadi? Panjang-panjang sejam tadi? Tak ingat dah. Dua tu je? Range. Lagi awak belajar apa?
Range je ke? Interquartile range. Okay, interquartile range. Lagi? Minimum maximum point. Minimum maximum point. Okay, good. Minimum maximum value. And max value. Okay, lagi? Lagi Standard. standard deviation. Okay, good. So partner dia variance. Okay, and then standard deviation. Okay, ni semua awak dah belajar tadi. Banyak kan awak dah belajar? Okay, so pentingnya kita nak tahu measure of dispersion. So you have 4 measure of dispersion. Sebelum ni awak belajar measure of central tendency, mode, mean, median. So itu adalah measure of central tendency, mean, mode, median. Untuk yang ni measure of dispersion, range, interquartile range, variance, standard deviation. So 4 perkara tu. Okay, itu measure of dispersion. 4 perkara tu kita boleh tengok how the dispersion of your data. Okay, so based on that, awak boleh look at box plot, awak boleh look at OGIF. Okay, you can compare based on your OGIF, based on your data, variance, standard deviation, and your mean tadi. So everything. So now kita combine semua untuk kita solve problems. Bila kata solve problems, semua perkara tu dia boleh tanya. Okay. Solve problems. Okay, our second last. Okay, for example 13. Okay, dia kata a survey on the duration of time in hours, okay, spent by customers to buy goods in a supermarket is carried out. The results of the survey are shown in the OGIF on the right. Okay, so dah bagi dah kat sini. First kali, construct frequency table for the time taken by customer to buy goods in the supermarket using, so dia dah bagi set-set dah, classes 0.5 AA. Okay, 0.5 to 0.9. So itu first class. Second class 1.0 to 1.4. Next 1.5 to 1.9. Next 2.0 up to 2.4. Last kali 2.5 up to 2.9. So dia dah bagi classes. So sangat mudah. Okay, guna je classes apa yang diberi. Okay. So pertama sekali nak construct frequency table. So frequency table, you need to have your data plus frequency. Itu je. Untuk soalan A tu awak perlukan data dengan frequency. Okay, based on OGIF. Okay, so untuk soalan A ni jawapan dia. Okay, so macam mana nak tahu? Saya tengok OGIF sebelah sini. Okay, so kita buat dulu kita punya kelas. Okay, kita letak dulu kelas yang dah bagi tadi. Okay, tajuk dia time. Bila frequency table, you need to have 2 columns. Satu data, satu lagi frequency. Okay, macam mana nak tahu labeling dia? Awak tengok dekat OGIF, labeling dia apa. So dekat part CX tu time. Jadi data awak label time in hours. Okay, frequency cerita pasal apa? Apa kat sini? Number of customer. Kalau awak tak tahu title number of customer ni, tak apa, awak tulis je frequency. Okay, tak ada masalah. Cuma data ni kalau boleh tulis title dia time, hours. Okay. Untuk yang second column ni, kalau awak tak tahu cerita pasal apa, bilangan apa, okay, awak tulis je frequency. So tak ada masalah. Okay, next, fill in awak punya kelas. Dia dah bagi tadi kelas yang ini. Sekarang kita nak cari kita punya frequency based on OGIF. Okay, so frequency based on OGIF kita kena tengok betul-betul. Sebab OGIF dia tak sama macam frequency polygon dengan histogram. Kalau frequency polygon dengan histogram, apa yang awak nampak dekat situ itu adalah frequency. Tapi OGIF ni dia menggunakan cumulative frequency. Okay, dia tidak menggunakan frekuensi itu sendiri. Dia gunakan cumulative frequency. Jadi kita kena buat kerja sikit lah. Okay, so kerja dia macam mana? So awak tengok dekat sini.
Okay, so bila or give, saya revise balik. Bila or give, data awak kat sini menggunakan, menggunakan upper boundaries. Okay, dia menggunakan upper boundaries. So ingat balik, dia menggunakan upper boundaries. Or give hanya guna upper boundaries sahaja. Jadi kita kena semak kita punya data yang pertama. Okay, kelas yang pertama 0.5 hingga 0.9. Jadi upper boundary dia adalah 0.95. Okay, upper boundary dia adalah 0.95. Jadi kita tengok 0.95 dekat sini. Okay, dekat sini 0.95. Ambil pembaris sampai or give, baca cumulative frequency dekat sini. Okay, awak baca awak dapat 6. Okay, so untuk kelas yang pertama, 6 itu juga adalah frekuensi. Untuk kelas pertama je. Okay, 6 itu juga adalah frekuensi. Buat saya tak bergerak pula. Bergerak pun. Okay. Saya nak ke atas sikit. So boleh nampak ke or give saya kat sini? Nampak kan? Jelas kan? Ke awak nak saya besarkan sikit? Besar dah. Okay. Okay, so untuk kelas yang pertama, upper boundary kita 0.95. Jadi kita kena cari 0.95 ni dekat or give. So dekat or give 0.95 dekat sini, ambil pembaris, baca awak punya cumulative frequency. Untuk kelas yang pertama, 6 ini juga adalah awak punya frekuensi. Sebab kelas sebelum kita kosong. Jadi dia punya cumulative frekuensi dengan frekuensi dia tetap sama, 6. Jadi awak boleh ambil direct. Kelas pertama sahaja. Okay. Okay, next kelas kedua. Kelas kedua adalah 1.0 sehingga 1.4. So kita cari upper boundary. So ingat balik upper boundary 1.4 tambah 1.5 bahagi 2. So kita dapat 1.45. Okay, so tengok dekat Pak C X 1.45. So 1.45 dekat sini. Okay, ambil pembaris. Sampailah or give and then baca awak punya cumulative frequency. Okay, so dapat kat sini 22. 22 ni, start daripada kelas kedua ni awak kena buat kerja sikit. 22 ni cumulative frequency. Okay, cumulative frequency. So macam mana nak cari frekuensi dia? Awak tolak dengan frekuensi sebelum. Awak tolak dengan frekuensi sebelum. Okay. Awak tolak dengan cumulative frequency sebelum. So sebelum tu kita ada 6. Okay. Jadi 22 tolak 6. Okay, 22 tolak 6. So dapat 16. Boleh? Okay ke kat situ? Awak tolak je dengan cumulative frequency yang bawah tu. So ni tolak yang bawah. 22 tolak 6. Dapat 16. Okay, the next pula, the next class, benda yang sama. Kita ada kelas 1.5 hingga 1.9. Jadi dia punya upper boundary 1.95. Okay, yang ni tak payah buat yang warna hijau yang saya buat ni, upper boundary tak payah tulis. Okay, saya buat kat sini untuk nak semak dekat sini. So kita ada 1.95 dekat sini, dotted line. And then baca ni dapat 54. So nak cari frekuensi dia sebenar. Okay, so cumulative frequency ni tolak dengan cumulative frequency sebelum. Awak tolak je 54 dengan 22 tadi. Awak tolak je dengan cumulative frequency sebelum. So awak dapat frekuensi awak 32. Okay, awak tolak je dengan data yang bawah tu. Dekat or give tu awak tolak je dengan yang bawah. Okay kan? So macam tu lah seterusnya sampailah habis. Okay. So yang next pula 2.45 ni awak dapat 70. So 70 tolak dengan 54. Awak dapat 16. Last kali 80. Okay, 80 tolak dengan 70 dapat 10. Boleh ke kat situ? Okay ke? Okay, teacher. Okay, teacher. Boleh so benda ni penting tau sebab apa? Kalau frequency table kita salah, bahagian B pun confirm salah. Okay, bahagian B pun confirm salah. Dekat sini soalan ni dia dah bagi siap dah classes. So sangat-sangat best sebab dia dah bagi siap-siap dah classes. So dia sangat-sangat mudah.
kalau dia tak bagi classes, you need to find in the class. Okay, so macam mana nak cari? Macam mana nak cari? Awak kena tengok apa boundaries. Okay, saya ajar macam mana nak cari kalau dia tak bagi. Okay, so awak tengok dekat sini. Kita ada apa boundaries kelas sebelum. Sekejap. Saya padam sikit. Kalau dia tak bagi. Kalau dia tak bagi, awak kena cari sendiri. So awak tengok ni. Ni apa boundaries kelas sebelum, ni apa boundary kelas selepas. Maksudnya kelas yang ni lah, selepas kelas yang sebelum ni tadi lah. Okay, so macam mana nak cari kat dia? Ni kebiasaannya, okay, kebiasaannya, tapi tak semestinya lah ya. Okay, awak tengok 0.45, selepas tu 0.95. Okay, selepas tu 1.45. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, apa boundary kita 0.45. Jadi kelas dia yang sebelum ni untuk apa boundary yang kelas yang ni kelas yang pertama. So kelas yang ni berakhir dengan 0.4. Berakhir dengan 0.4. Untuk 0.95 ni dia berakhir dengan 0.9. Untuk 1.45 ni kelas dia berakhir dengan 1.4. Kita dah dapat dah kita punya upper limit dekat sini. Based on your upper boundaries, kita dah dapat dah upper limit dekat sini. Jadi kita kena tentukan lower limit je. Okay, lower limit yang depan ni je kita kena tentukan. So macam nak tentukan, sangat-sangat mudah. Okay, untuk yang pertama ni tak boleh nak tentukan lah. Awak tengok yang kedua ni. Yang kedua ni, yang ni berakhir dengan 0.4. Jadi selepas 0.4, 0.5 lah. Jadi kat sini 0.5 sehingga 0.9. Yang ni berakhir dengan 0.9. Jadi selepas 0.9 adalah 1.0. So 1.0 sehingga 1.4. Jadi kita boleh detect lah kat sini 0.0 sehingga 0.4. So yang ni tak perlu tulis. Sebab apa? Sebab frekuensi dia kosong. Okay, frekuensi dia kosong kat sini. So sebab tu tak payah tulis. Sebab tu dia mula dengan yang ini. So kalau tak bagi, awak boleh detect based on upper boundaries. Okay, yang ni dah bagi siap. So sangat-sangat best. Awak tinggal letak je dalam jadual. Okay, dalam table awak. So kalau tak bagi, awak tahu macam mana nak cari. Awak list dulu awak punya upper boundaries. So list dulu upper boundaries. Okay, list semua. Awak ada lagi upper boundaries kat sini. 1.45, lepas tu 1.95, lepas tu 2.45, 2.95. So awak letak dulu upper limit awak 1.9, 2.4, 2.9. And then kita boleh detect. Okay, sebelum tu 1.4 berakhir dekat sini, jadi ini 1.5. Lepas tu 2.0. Lepas tu 2.5. Okay, macam tu. Boleh ke? Ni biasanya dia tak bagi, tapi soalan ni dia bagi. So bila dia bagi tu awak tinggal plug in je. So tugas awak hanya mencari frekuensi yang betul. Okay. So macam nak cari frekuensi yang betul tadi, kita dah buat dah. Kumulatif frekuensi sebelum tolak dengan kumulatif frekuensi selepas tolak dengan yang sebelum. So based on table ni awak tolak je dengan yang bawah. 54 tolak je dengan yang bawah. Ni tolak je dengan yang bawah. Yang penting awak baca dekat sini betul. Sebab apa baca kena betul? Jawapan dia hanya ada satu. Sebab apa hanya ada satu? Sebab OGIF ni given. OGIF ni telah diberi. Bila telah diberi, semua orang dapat OGIF yang sama. OGIF yang cantik. Jadi jawapan dia hanya ada satu. Okay. Melainkan kalau OGIF tu awak lukis sendiri, okay, lukis sendiri mungkin jawapan dia ada variasi. Tapi bila soalan macam ni, okay, so dia akan bagi OGIF. Bila dia suruh awak create your own frequency table, dia akan bagi OGIF. Kalau tak ada OGIF, macam mana kita nak create? Okay, so jawapan dia hanya ada satu. Frekuensi awak kena tepat. Okay, so table ni sangat-sangat penting. So ni kena betul. InsyaAllah bahagian B awak betul. Okay, boleh ke kat situ anak-anak? Okay ke tu? InsyaAllah. InsyaAllah boleh Okay. Okay.
So next question. Soalan yang kedua tadi. Hence, estimate the mean. Estimate the mean and standard deviation. So perkara yang sama lah kita buat. Kita dah ada table. Bila nak mean dengan standard deviation je. Kena tambah berapa kolom? Berapa kolom kena tambah tadi? Okay, berapa kolom nak kena tambah? Bila nak cari mean dengan standard deviation, berapa kolom awak kena tambah? Berapa kolom kena tambah? 4. 4. Kolom apa? Kolom apa 4 tu? Okay, kolom apa? Betul lah tu 4 kolom. Kolom apa? Midpoint. Midpoint, okay, good. Lagi? Good. FX. Okay, fx lagi. X squared. X squared lagi. FX squared. Okay, good. Masya Allah, bagus. 4 kolom ni, okay. Jadi terhasil lah kolom yang bawah ni. Okay, nampak tak? Pentingnya table awak kena betul. Frekuensi table tadi kena betul. Okay, frekuensi table awak hanya perlu data dengan frekuensi saja. Untuk bahagian A. Bahagian B awak tambah 4 kolom tadi. 4 ni. Okay, so kira betul. Jangan lupa awak perlu kira sum of F, sum of Fx, sum of Fx squared. Kira terus kat sini. Tak nak buat kat bawah. Nanti buat kat bawah jadi panjang. So awak kira siap-siap kat sini. So nanti awak tinggal masukkan nilai saja. Jadi min kita formula, okay, sum of Fx over sum of F. So plug in dapat yang ni. Standard deviation, sum of Fx squared over sum of F minus min squared. And then square root. Okay. So plug in sahaja. Okay. Kita habis dah. Tinggal satu je last kali. Okay. Last part tu kejap lagi ya. So kita habis setakat ini kita ada daripada yang pertama tadi kita cari range, interquartile range, variance dengan standard deviation. Lepas tu kita lukis box plot and then compare, okay, based on value tadi. Okay, next kita buat solving problems. Okay, given or give, you need to find frequency. Hence, awak akan carilah awak punya measure of dispersion, standard deviation and central tendency mean. Okay, so setakat ini ada soalan nak tanya? Tak ada soalan? Tak ada soalan saya nak tanya. Ada soalan Okay, saya nak tanya. Ada berapa soalan homework tadi saya suruh awak hantar? Berapa soalan homework saya suruh awak hantar? 4. 4, banyaknya. 2 yang 4. Oh, awak kira 4. 2 yang sebelum ni. Apa dia 4? Oh, 2 yang sebelum. Okey, 2 yang sebelum, 2 yang sekarang. 4 lah. Oh, bagusnya. Okey. 2 yang sebelum tu hantar by esok. 2 yang sekarang hantar Ahad depan. Okey. Boleh? Boleh. Lama kan Ahad depan tu kan. So boleh buat sehari satu soalan. Ataupun sehari satu kolom. Macam gitulah. Okay. So boleh siap. Okay, settle. So ni jawapan lah. Okay, settle. Untuk secara praktis 7.2C dengan D ni, awak boleh je pilih satu soalan buat dalam buku latihan. Okay, untuk awak punya sendiri.
Okay, settle. Lepas ni awak ada kelas ke? Tak ada dah kan? Ni kelas terakhir kan? Betul? Okay. So, last bahagian untuk, saya sambung sikit last bahagian untuk 7.2 ni adalah awak ni rare tau. Maksud rare tu special. First time saya tengok learning standard ni dalam syllabus. Okay. Dia suruh design and conduct mini project. Involving statistical investigation based on measure of central tendency. So measure of central tendency ni mode, mean, median. Ni central tendency and dispersion. Dispersion pula range, interquartile range, variance and standard deviation. Benda ni, okay, apa yang awak akan buat ni sangat berguna untuk masa hadapan. Tak semestinya awak, bila awak terjun dalam bidang statistik je, apa-apa bidang sekarang ni memerlukan investigation, eksperimen. Okay, banyak bidang memerlukan eksperimen. So, benda ni dah sangat penting untuk masa hadapan. Jadi, awak belajar dalam ni, maka awak kena buat. Biasanya saya conduct projek ni waktu form 3. Saya jadikan dia waktu form 3 lah dulu, waktu kat grade tu, waktu form 3. Saya suruh budak buat satu investigation about statistik. Okay. So, tapi tak sedetail awak sekarang lah. Okay. Sekarang tak sedetail. Jadi saya nak awak baca je dahulu. Baca bahagian yang kelima ni. Our 5th learning standard today. So baca dulu. Next time saya explain. Boleh? Pastikan awak baca dan awak buat kajian. Next time saya nak awak buat benda ni. Okay, awak conduct mini project ni. Okay, so study dulu apa yang diperlukan. Okay, and then awak Google. Ni Google je ni. Okay, awak Google apa benda. Okay, next time saya nak awak conduct sendiri. Awak punya investigation. You choose your own experiment ataupun saya spesifikkan satu eksperimen untuk awak and then awak conduct by yourself. Awak collect the data. Okay, ni contoh tajuk lah yang dia nak tahu BMI. So, you conduct the data, you collect the data, you organize, you represent, you analyze. Ni semua awak kena buat sendiri. You need to do. Okay, tapi next time. Next class, saya akan bagi topik and then you conduct by yourself. You choose your data collection method. You choose how you organize the data, how you represent the data. Okay, so jangan risau, dia tak susah pun. Saya bagi contoh. Kita ada, saya nak cerita pasal ketinggian student contoh. Jadi awak mestilah kena ambil tahu ketinggian student. Jadi awak kena buat survey. Survey macam mana? Okay, macam mana nak collect data? Macam mana method nak collect data? Contoh method yang awak boleh collect data. Okay, ni antara contoh lah. Contoh dia awak boleh buat survey. Okay, survey ni macam-macam. Awak boleh tanya direct. Awak boleh buat isi Google Form ke sekarang ni zaman IT kan, awak ada kat rumah kan, so boleh isi Google Form ke, macam tu. Kalau kat sekolah awak boleh tanya direct, tapi ni macam nak tanya direct kan, so awak boleh buat WhatsApp ke, okay, tanya dekat WhatsApp ke, so banyak cara. Okay, survey awak boleh buat questionnaire, awak dah ada satu list soalan, so bagi dekat rakan-rakan awak and then suruh dia jawab soalan. Tu pun salah satu data collection method juga. Interview, interview pun boleh. Okay, interview pun boleh. So itu salah satu collection method. Macam mana, how do you collect the data about height? Contoh. Okay, and then kita nak organize the data. So organize data, you need to put into frequency table. Kita kena letak dalam frequency table lah, kita nak organize. Okay, so frequency table. Next kita nak represent. Represent ni awak boleh guna apa saja yang awak dah belajar.
awak ada histogram, awak ada frequency polygon, awak ada OGIF. Apa lagi awak ada? Banyak awak ada kan? So choose any of representation. Okay, kita guna yang hebat sikit lah. Jangan nak guna yang lama-lama tu. Yang lama-lama awak ada dot plot, stem and leaf. Tak nak lah. Saya nak awak guna histogram ke, frequency polygon ke, OGIF ke yang bersesuaian. Itu how do you represent. And then analyze. Okay, analyze. Analyze the data. So how do you analyze the data? Bila nak analyze, kita perlu kira-kira. Okay, bila kena kira-kira. So first kali collect data. So kita kena ada method. Choose, tak payah banyak. Okay, tak payah banyak. Satu cukup. Kalau nak guna lebih daripada satu pun tak ada masalah. Okay, and then lepas tu awak kena organize. Organize data, pastikan dalam bentuk table. Itu baru namanya organize. Baru tersusun. Kalau data awak tonggang-langgang tidak ada dalam bentuk jadual, so masih belum organize. How do you represent kalau awak tak ada table? Okay. So itu yang kedua. Next awak nak represent. So bila kata represent mesti dalam bentuk gambar rajah. Okay. Gambar rajah nak dalam bentuk apa? Okay. So itu. Lepas tu kena analyze. Analyze ni kira-kira. Kalau tak ada pengiraan, kita susah nak buat conclusion. Okay. Kira-kira awak ada mean, mode, median. Awak ada range, interquartile range, variance, standard deviation. Benda ni dia sangat berguna untuk masa akan datang. Okay, bila awak dah ada nanti dekat universiti awak nak kena buat survey apa benda. So benda-benda ni sangat berguna. Masuk metrik benda ni ada. Okay, so bagus sebenarnya syllabus ni. Cuma dia agak macam wow lah kat situ. Okay, so ni contoh-contoh dia dah bagilah. Okay, so last kali conclude, describe and conclude. Okay, so next nanti awak study bahagian nombor 5 ni awak baca sendiri. Okay, dah baca nanti next time saya nak kita create satu mini project. Okay, buat sendiri, survey. Okay, tak perlu bersemuka, awak banyak cara untuk collect the data. Boleh? Boleh tak tu? Awak okey ke? Ke dah tak ada dah? Okay, teacher. Okey. Terkejut kan? Boleh Jangan je. terkejut. Jangan terkejut. So waktu KBSM daripada dah belajar lah waktu form 3. So now turn awak pula yang belajar. Cuma awak punya lebih details. Okay. Dan tersusun. So benda tu lah awak akan belajar nanti nak masuk universiti, matrik semua tu awak akan belajar. How to do the survey. Dan dia sangat penting untuk awak sambung master PhD awak kena ada awak punya research tu. Okay. So for now homework yang tadi jangan lupa buat. And then kita dah habis dah. Cuma bahagian project je kita akan sambung next time untuk awak buat satu mini project. Okay. So insyaAllah next class okay, kita akan habiskan topik. Okay, so sampai dekat sini. Ada soalan nak tanya? Boleh belaka? Nak saya tak cukup hari ni. Okay, tak ada soalan nak tanya? Tak ada Okay, so kita habis kat sini. Kita sudahi kelas kita dengan tasbih kafadan. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Thank you, Sama-sama. teacher. Sama-sama.